Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada semua peserta atas kesudian bersama-sama dengan kami dalam bengkel online e-didik malam ini. Kami kumpulan 4 Jom Get Certified Anjuran e-didik Malaysia akan mengupas tajuk Google Site, Blogger dan Google Group. Saya Siti Nadira binti Salim dari SK Pasir Panjang, Kuala Terengganu selaku moderator pada malam ini. Sebelum saya perkenalkan barisan presenter, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit tentang peraturan bengkel pada malam ini. Okey, mohon kepada semua peserta, cikgu-cikgu offkan mikrofon sepanjang bengkel berlangsung kecuali jika ingin bertanya soalan, boleh onkan mic ataupun soalan tersebut boleh tulis di ruangan chat ataupun Q&A. Okay, link untuk penilaian penceramah akan diberikan dari semasa ke semasa sepanjang bengkel berlangsung. Link untuk sijil dan SPL KPM akan diberikan 10 minit terakhir bengkel. Okay, makluman juga kepada cikgu-cikgu, e-sijil hanya diberikan kepada pemegang akaun e-didik dan MUI sahaja. Jika antara cikgu-cikgu yang belum ada email e-didik, boleh mohon dengan SU Kehormat e-didik Abimat. Okay, terus sokong kami #e-didik Malaysia. Okay, tanpa membuang masa, saya akan perkenalkan presenter kita pada malam ini. Okay, yang pertama, Cikgu Wijaya Letchumi, anak perempuan Arjuna. Sekarang sedang berkhidmat di SJKT Gopeng Perak dan mengajar bagi subjek Bahasa Melayu dan Matematik. Okay, beliau akan mengulas slot 1 Google Site Part 1. Seterusnya, presenter kedua iaitu Ustaz Muhammad Asri bin Silahuddin, sedang berkhidmat di Sekolah Kebahasaan Putra Haid 2 dan mengajar subjek Pendidikan Islam. Beliau akan mengupas slot 2 iaitu Google Site Part 2. Presenter kita yang ketiga iaitu Cikgu Rohil Naimah binti Muhammad Tarudin, sedang berkhidmat di Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Puncak Alam Selangor. Bidang yang diajar adalah subjek RBT dan TMK dan beliau akan membentangkan slot 3 berkaitan blogger. Seterusnya, presenter yang terakhir iaitu Cikgu Nazatul Shima binti Daniel dari SMK Temenggung Kati Kuala Kangsar Perak. Beliau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan akan mengupas slot terakhir iaitu Google Group. Okay, tanpa membuang masa, saya menjemput presenter kita yang pertama, Cikgu Vijay bagi mengupas tajuk Google Site Part 1. Cikgu Wijaya dah bersedia? Dah bersedia. Okey ke suara saya? Okey, dengar. Okey. Okey, dipersilakan Cikgu Vijay. Cikgu Nadira stop present. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Nadira selaku moderator malam ini dan salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Wijaya dari Kumpulan 4 akan membentangkan bahagian Google Site. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin kongsikan beberapa maklumat tentang Google Site. Okey, apa itu Google Site? Okey, Google Site adalah satu platform Google bagi membuat website dengan mudah. Okey, dengan mudah. Dengan senang kita boleh buat satu website. Cikgu Wijaya. Ya. Suara tak jelas. Sekarang okey ke? Bergema sikit. Bergema. Boleh ke sekarang? Boleh ke? Ya. Okey. Lepas tu, apa kelebihan yang Google Site ni ada? Okey, kita boleh simpan Google Site ni dalam Google Drive kita. Okey, lepas tu dia senang dan mudah difahami oleh semua orang. Kita tak perlu ada background tentang coding semua tu, kita tak perlu ada. Kita boleh buat satu website dengan senang sama seperti Frog Uni yang dulu kita gunakan tu. Lepas tu yang ini bebas dari virus dan serangan hacker. Tak ada virus sebab kita simpan dalam Google Drive. Lepas tu yang ini boleh diakses dengan cepat. Okey.
Dan seterusnya, ini adalah 10 bahagian yang saya akan bentangkan untuk malam ini. Iaitu yang pertama adalah tentang tema ataupun theme. Okey, apa theme yang kita akan gunakan. Lepas tu tentang Jaya. ya, Sekarang tengah guna headphone ke? tak, earphone, laptop. Kalau tukar pakai laptop punya yang terus boleh tak? Laptop punya apa? Mikrofon laptop terus, tak payah pakai headphone. Masih teruk lagi ke? Dia bunyi tak jelas lah. Ada banyak gangguan. Okey, sekarang boleh ke? Sekarang boleh ke? Okey. Masih bunyi bising. Bising lagi. Boleh ke sekarang? Kurang sikit lah. Boleh kurangkan lagi tak noise tu? Boleh ke sekarang? Saya cuba. Tak, bising lagi Kalau cikgu rendahkan sikit volume cikgu ke? Dekat laptop saya ya. Okey, saya cuba. Macam mana sekarang? Okey, boleh teruskan. Okey, saya okey, boleh sekarang? Oh, tak dengar. Boleh Cikgu Wijaya, boleh teruskan. Boleh ya? Ya. Okey. Okey, lepas tu bagaimana nak tambah page ataupun alih ataupun delete page itu. Okey, lepas tu bagaimana nak bezakan home page dengan page lain. Okey. Di sini saya ada bagi beberapa contoh. Lepas tu bagaimana nak tambahkan pada page yang kita create. Okey, lepas tu bagaimana nak tambah ataupun muat naik image. Okey. Dan seterusnya embed laman web page URL. Dengan URL kita boleh embed web page dalam Google Slide, site. Lepas tu embed dokumen, sama ada PDF ke, dokumen ke, apa-apa bahan, bagaimana kita nak dokumen dari Google Drive. Okey. Lepas itu kita embed kalender, YouTube, Maps pun boleh dalam Google Slide. Seterusnya kita boleh mengubah posisi mengikut kehendak kita dalam Google Slide yang kita nak. Okey, ini saja yang akan saya bentangkan untuk malam ni ya. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan cara untuk membuat Google Slide ini. Okey. Ada 3 cara yang kita boleh buat untuk membuat Google Slide. Okay, salah satunya adalah kita buka new tab di sini. Lepas tu dekat Omnibox ni kita type site.new. Okey. Jadi kita boleh terus pergi ke satu Google Slide yang baru yang kita hendak create di sini. Okey, begini interface ini ya. Ataupun okey, kita boleh pergi ke Google Drive. Okey, kita boleh tengok di sini ada launcher di sini okey. Lepas tu kita boleh tengok Cikgu Wijaya, sorry. Ya. Masih ada gangguan sebab ada yang tak boleh fokus. Cikgu guna mic ke? Mikrofon? Earphone. Earphone, okey, earphone. Ya. Boleh cikgu terus dengan laptop tanpa guna earphone? Okey, sekarang boleh ke? Cikgu cabut earphone dah cikgu. Cikgu boleh ke? Cabut earphone cikgu, cabut earphone. Sudah. Yes. Boleh Okey, saya teruskan? Okey. Boleh. Okey, sikit lah hilang noise. Okey, lepas tu kita boleh tengok di sini ada site di sini. Bila kita tekan Google Launcher ni, site ni kita boleh klik yang ini pun kita boleh dapatkan satu site di sini. Di sini ada beberapa template di sini. Cikgu boleh klik blank ataupun cikgu pilih yang lain yang sesuai untuk cikgu di sini. Okey, bila cikgu klik blank, okey, cikgu boleh dapat interface yang sama seperti yang tadi. Okey, ataupun cara yang ketiganya ialah cikgu pergi ke new button di sini dekat Google Drive. Cikgu pergi more, lepas tu cikgu ambil dekat Google Slide di sini. Cikgu akan dapat
Google site yang sama saja. Ada 3 cara yang cikgu boleh cuba di sini. Okey, sebelum saya terangkan cara create website ni, Google site ni, saya nak terangkan beberapa button di sini ya. Yang ini adalah undo, yang ini adalah redo, apa yang kita buat ni. Yang ini adalah preview. Kita boleh buat site ini, lepas tu kita boleh preview apa yang kita buat ni. Okey, kita boleh tengok balik. Okey, lepas tu yang ini adalah link. Okey, lepas tu yang ini adalah plus button. Okey, ataupun share untuk orang lain. Okey, yang ini adalah setting di mana kita ada navigation, brand, images. Yang ini kita boleh tengok later. Okey. Okey, lepas tu yang ni adalah publish. Sekiranya kita hendak publish nak bagi kepada orang lain, kita boleh publish di sini. Okey, mula-mula kita perlu apa-apa saja Google Doc ke, Google Sheet ke, Google Form, kita perlu typekan tajuk dulu. Okey, hari ni saya nak buat satu Google site untuk panitia saya. Saya sebagai cikgu Bahasa Melayu, ketua panitia di sekolah saya nak bina satu site untuk panitia Bahasa Melayu. Jadi saya type panitia Bahasa Melayu. So, bila saya klik di sini, dia automatik akan keluar di sini. Yang ini semua akan dia activate di sini. Okey. Lepas itu, okey, tema. Yang pertama saya kena ceritakan tentang tema. Okay, yang ini adalah theme yang ada untuk Google Site. Yang ini adalah Unicode. Okey, jadi untuk semua sama saja. Okey, kalau kamu tengok di sini ada banyak, cikgu boleh choose saja. Lepas tu choose simple ke, total ke, diplomat ke. Okey, cikgu pilih yang untuk kehendak cikgu. Okey, ataupun sekiranya cikgu tak suka yang blank macam ni kan. Okay, cikgu boleh pergi ke image, change image, lepas tu upload. Upload maksudnya dia akan pergi ke komputer kita. Okey, katakan ada apa-apa. Cikgu Wijaya, Ya. boleh slow sikit laju. Okey, sorry. Terima kasih. Okey. Kalau kita pergi nak tukar image untuk background kita ni, page ni, kita pergi ke image, change image, kita boleh upload dari komputer kita. Okey, dari komputer kita, katakan saya ada satu site. Okey, katakan saya nak buat yang ini. Okey, saya boleh upload dari saya punya komputer, ataupun kita boleh select image dari sini. Ada galeri dia sudah ada sedia ada di sini. Cikgu boleh pilih di sini ataupun by URL. Cikgu boleh cari dekat Google website, background. Okey. Cikgu boleh cari di sini URL, di sini cikgu kena tekan URL. Okey. Lepas ni di sini pula cikgu boleh cari dekat dengan type keyword dia, background. Lepas tu cikgu boleh pilih yang mana cikgu nak select. Lepas tu yang itu akan keluar. Lepas tu yang album, katakan kita ada apa-apa ni, kita boleh ni ambil dari sana ataupun dari Google Drive pun kita boleh ambil. Yang itu adalah cara untuk tukar. Sekiranya kita tak suka theme di sini, kita boleh ambil dari komputer kita. Okey, katakan yang ni ada logo. Katakan saya nak letak logo sekolah saya. Boleh cikgu add logo, yang itu akan pergi brand image. Lepas tu cikgu upload. Okay, cikgu boleh ambil logo sekolah. Lepas tu kita boleh ambil dari sana. Okey. Okey, yang itu cikgu boleh tengok di sini sudah ada logo. Okey, ini kecil berbanding ini. Untuk tukar ini, cikgu kena pergi ke setting di sini. Yang ini kita boleh ambil terus di sini. Okey,
Seterusnya adalah saya sudah cikgu boleh ubah tema di sini. Lepas tu pages. Okey, yang ini adalah pages Yang ini adalah home page. Kalau home page dia ada gambar home di sini. Okey, yang ini home page. Okey, sekarang saya letak home page Sekiranya saya nak tambah page, saya boleh tekan sini untuk home page. Katakan sekarang PDPR, saya nak letak satu page PDPR. Okey, nak bagi murid-murid satu tugasan. Ada tak cikgu tengok di sini satu page baru di sini. Kalau cikgu tengok di sini ada perbezaan antara home page dengan PDPR. Yang ini cikgu tengok ada page lain ni, new page Okey, lepas tu katakan cikgu tak nak yang ini, cikgu boleh delete page ini. Sudah cukup. Okey, itu je. Cikgu tambah boleh ataupun cikgu boleh delete pun boleh. Okey? Okey. Sekarang saya nak pergi bahagian insert ni. Dalam bahagian insert ni ada banyak function, ada banyak fungsi di sini. Cikgu boleh tengok di sini. Ada text box, ada images, ada embed, ada drive. Okey, cikgu boleh tukar layout dia semua, layout untuk yang ini. Lepas tu collectible, table ini semua ada, banyak ada. Okey, sekarang hari ni saya akan bentangkan cara untuk buat tag semua tu. Okey, tag. Okay. Bila tekan text box ni, dia akan keluar satu box begini. Di sini ada banyak function di sini, sama seperti Google Sheet ke ataupun Google Form, begitu semua. Okey. Katakan saya nak tekan di sini. Selamat datang ke laman web Panitia Bahasa Melayu. Okey. Bila saya tekan ni, saya boleh tukarkan teks ini Okay, yang ini kita nak cara apa? Nombor teks ke, title ke. Kalau title dia besar. Okey. Katakan kita nak heading, dia ada kecil sikit daripada yang title tu. Lepas tu subheading small. Small biasanya kita akan letakkan untuk footer. Okey. Hari ni kita tengok yang nombor teks juga. Okey. Lepas tu kita boleh tukarkan font di sini. Tapi dia tak banyak seperti yang ada dalam dokumen tu. Ni ada sikit saja. Kita pilih yang mana sesuai saja. Okey. Okey. Saya pilih yang ini Lepas tu cikgu boleh font size saja. Bold, equally, underline. Lepas tu cikgu kalau kita nak tukar text color pun boleh. Okey. Sudah. Yang ini link. Okey, katakan saya nak letak satu file di sini. Okey, katakan DSTP ke apa ke, kita boleh letak link ini dengan teks ini. Okey. Lepas tu kita boleh jadikan dia posisi G. Teks itu kita boleh ubah, yang ini semua ada. Okey, yang ini adalah tentang memasukkan teks. Okey. Seterusnya, saya nak jelaskan tentang cara untuk masukkan image. Okey, image di sini kita boleh letakkan image dan upload dari komputer kita. Okey, katakan ada kita nak letakkan apa gambar di sini tu, kita boleh upload di sini. Kalau tak, kita select. Okey. Kita select. Okey, kita boleh select dari Google Drive kita. Okey, katakan yang ini aktiviti masa Panitia Bahasa Melayu. Okey, mungkin saya nak letakkan untuk dekat untuk paparan laman web saya. Jadi saya letak yang ini. Okey, katakan saya letak gambar ni. Okey, saya klik gambar ni, lepas tu saya insert. Okey, boleh. Okey, ataupun untuk image ni, selain daripada URL pun kita boleh letakkan. Kita ada satu URL untuk gambar, kita nak masukkan gambar tu, kita boleh letakkan gambar tu. Ataupun kita cari dalam Google Image. Katakan saya nak letak satu banner bahasa Melayu. Slogan bahasa Melayu. Okay.
Okey, saya cari, okey, katakan bahasa jiwa bangsa. Okey. Okey. Katakanlah apa gambar saja yang sesuai untuk kita tu, kita letakkan di sini. Kita cari, kita choose, lepas tu kita insert saja. Ataupun fotos pun boleh. Sekiranya kita simpan fotos di sini, boleh. Ataupun kita ambil dari drive. Okey. Yang ini adalah masukkan gambar. Okey, gambar saja. Okey. Sekarang saya nak terangkan yang ni, embed. Embed ni maksudnya kita nak masukkan link. Okey, mesti saya embed di sini. Sekarang saya nak masukkan link Kahoot. Okey, katakan saya nak masukkan Kahoot. Okey. Okey, saya masukkan ini sini. Okey, saya copy. Okey, saya copy di sini. Okey, di sini. Yang kita ada kan? Okey, kita boleh insert di sini. Okey. Jadi bila kita klik di sini, okey, kita boleh check sama ada yang ini fungsi tak. Okey, kita preview dulu. Okey, masa preview ni, cikgu boleh tengok tak yang ini ada 3 di sini. Satu ni cara, okey, dalam phone kita boleh nampak bagaimana size kita ni. Okey, yang ini tablet. Dalam tablet ni bagaimana kita boleh tengok yang ini. Okey, yang ini pula adalah komputer kita. Okey, jadi kita boleh tengok yang bagaimana yang ini. Okey, bila klik yang ini, URL tu berfungsi. Okey, yang tu ada pergi ke Kahoot. Sekarang saya keluar dari preview. Okey, yang ini adalah embed URL. Okey. Okey. Seterusnya, saya nak embed dokumen dari Drive dan kalender juga. Okey, yang ini. Ini ya, Drive. Okay, sekarang saya nak ambil Drive, pergi Drive, Google Drive saya. Saya nak letakkan satu dokumen di sini. Okey. Okay, di sini saya ada dokumen. Okey, katakan Carta Organisasi untuk Panitia Bahasa Melayu. Okey, saya klik. Lepas tu saya insert di sini. Okey, yang ini adalah PDF Yang ini adalah PDF. Cikgu-cikgu boleh tengok di sini. Okey, kita boleh ni. Okey, yang ini adalah PDF. Bila saya ambil dari Drive, sudah ada di sini. Okey, kita boleh simpan bahan-bahan dalam Google Drive untuk space kita. Okey. Okey. Lepas tu, okey, kita boleh letakkan kalender. Okey, katakan untuk kalender, okey, kita letakkan mata pelajaran untuk kelas. Okey, katakan hari Isnin ni saya ada kelas dengan Google Meet dengan kelas. Okey, kita boleh letakkan dalam kalender ni, dalam check dengan tu. Lepas tu kita boleh kita boleh check. Okey, masukkan kalender itu dalam site kita ni. Kita katakan saya masukkan yang ini, holiday. Okey, dia sudah masukkan. Cikgu boleh double click ataupun cikgu boleh klik dan insert. Okey yang ini boleh Okey, boleh tengok di sini. Yang ini adalah masukkan kalender. Okey. Seterusnya adalah masukkan YouTube. Okey, memang murid-murid semua suka tengok YouTube kan. Okey, di sini ada YouTube. Okey. Okey, saya pergi YouTube di sini. Lepas tu saya cari bahasa, lagu bahasa. Bahasa jiwa bangsa. Okay, saya pilih lagu ni. Okay, saya lepas tu saya letakkan dekat homepage saya. Saya letak atas homepage saya. Okay. Okey, yang ini adalah masukkan YouTube. Di sini ada YouTube, cikgu boleh klik link ataupun cikgu boleh cari dalam YouTube. Direct saja. Tak perlu cari pergi besar new tab semua tak perlu. Okey, dan yang seterusnya adalah map. Okey, map. Saya katakan saya nak masukkan
lokasi sekolah saya. SJKT Wapin. Okey. Okey. Yang ini sudah tunjukkan. Jadi saya pilih yang ini, saya select. Lepas saya letak di sini. Okey. Yang ini adalah masukkan map. Okey. Semua ada di sini. Saya tak perlu cari apa-apa lagi. Saya tak perlu letak coding semua dalam Google Site ini. Semua yang kita nak untuk create satu website ni ada di sini. Okey. Sekarang yang last adalah posisi. Okey, biasanya kita sebagai user, okey, kita nak satu website yang user friendly. Kita tak mau yang website tu kita kena edit ke bawah, kita tak suka. Okey, kita sebab kita design dengan kita punya size laptop ke, kita punya phone ke, tablet ke macam ni. Jadi kita boleh aturkan, kita boleh ubah posisi yang kita nak untuk posisi untuk website ni. Okay, katakan saya nak ubah posisi ni kan, saya letak di sini. Lepas tu yang ini pun saya boleh sesuaikan. Okay. Okay. Kita boleh jadikan dia mengikut layout yang kita nak. Okey. Okey. Okey, yang ini semua posisi semua. Okey, kita ikut. Okey, kita nak yang mana satu, mungkin kita nak letak satu jam di sini ke, ataupun kita nak letak satu map ke, satu gambar ke, ataupun gambar GIF ke yang bergerak-gerak ke, boleh letak di sini. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak bentangkan untuk malam ni. Dan bahagian kedua Google Site ni akan dibentangkan oleh Cikgu Asri dari kumpulan saya ni. Okey, sekian saja. Terima kasih. Okey, saya buka untuk cikgu-cikgu bertanya soalan. Cikgu boleh kemukakan soalan di ruangan chat ya, ataupun boleh raise hand dan open mic untuk bertanya. Okey, tak ada soalan ya, boleh saya teruskan. Okey, seterusnya saya mempersilakan presenter kedua, Ustaz Muhammad Asri bin Salahuddin untuk mengupas tajuk Google Site Part 2. Ustaz dah bersedia? Okey. Okey. Okey, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua cikgu-cikgu yang sudi mendengar daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan keempat. Saya Ustaz Asri daripada Sekolah SK Putra Haid 2. Malam ini saya akan bentangkan bahagian yang kedua, Google Site. Okey, kita tengok isi kandungan untuk malam ini. Okey. Yang pertama, tambah page baru. Maksudnya kita nak letak page yang barulah macam tadi Cikgu Vijay tunjukkan. Yang kedua, macam mana kita nak susun page di antara page yang kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga,
next page ataupun kita panggil sub page. Kita nak buat menu kecil di bawah menu utama. Contoh dia tahun 4 di bawahnya ada pelajaran pendidikan Islam ataupun matematik. Okay. Kemudian yang keempat, kita nak ubah lokasi navigasi. Yang navigasi ni lebih kepada tema bagaimana nak letak kedudukan page tu, nak letak dekat atas ataupun dekat tepi. Okay, yang kelima, share site kepada pengguna lain. Kita nak share email seseorang, sama ada orang tu boleh edit ataupun boleh view sahaja. Dan yang keenam, terbit ataupun kita panggil publish, sama ada secara dalaman, internal ataupun luaran. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Kemudian kita tengok dia punya praktikal, saya akan tunjukkan. Okey, yang pertama kita nak tambah page baru. Okey, dekat page kita nampak ada gambar page dekat situ. Kita tekan menu page di bahagian kanan atas. Kemudian kita nak tambah, kita pergi dekat bawah ni, kita sentuh gunakan mouse kita, ada butang ikon tambah. Kemudian ada tulisan new page, kita tekan new page. Kemudian kita type nama page dan tekan done. Okey, saya akan tunjukkan macam mana nak tambah page baru. Okey, ini adalah portal Google Site. Okey, kita nak tambah page baru. Kita pergi dekat bahagian ni, bahagian page ni. Okey, kita klik butang tambah bawah ni. Kita sentuh saja dia akan keluar automatic. Okey, kita ambil tekan saja new page. Okey, kita type contoh dia tahun 4. Okey, tahun 4. Okey, kemudian kita buat lagi tahun 5. Satu lagi tahun 6. Ini contoh untuk cikgu yang mengajar tahap 2 lah. Okey. Okey. Tadi kita nak tahu macam mana cara nak susun dia kan. Susun contohnya sekarang ni 4, 5, 6 kita nak susun dia bagi cantik. Okay, sekarang tahun 4 ni dekat bawah, kita nak bawa dia naik atas. Jadi kita tekan sekali guna mouse. Okey, cikgu nampak semua. Kita tarik, bawa dia sampai ke atas. Sampai dia jadi garisan biru macam tu. Baru kita lepas. Okey, yang tahun 5 ni pun sama, kita tekan sekali. Kemudian kita tarik. Okay, biar sampai ada garisan macam tu, kita lepas. Okey. Kemudian macam mana caranya kita nak buat sub page ataupun next page di bawah menu kita ni, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, kita ambil satu saja iaitu tahun 4. Kita pergi dekat, ada nampak titik 3 di sebelah kanan ni. Kita tekan dekat sini, dia akan nampak menu, kita cari add sub page. Okey, add sub page. Okey, kita namakan subjek apa yang kita nak masukkan. Contoh dia pendidikan Islam. Okay, yang ni pun sama. Kita try masukkan matematik. Okay. Dan yang bawah ni, dia masukkan juga, bukan contoh lah cikgu. Okay, sains. Okay, cikgu dah nampak semua. Okay, contohnya, kita nak ubah yang sub page ni, kita tak mau duduk, contohnya sains ni tak nak letak dekat bawah tahun 6. Okay, macam mana nak tarik dia? Okay, cara dia macam ni. Okay, cikgu tekan dekat guna mouse, tekan sekali saja. Kemudian heret dia. Okay, saya akan masukkan dalam tahun 4. Kita heret dia macam tu. Okay. Okay, kita buat, okay, berhentikan dia macam tu. Okay, kemudian kita lepas. Okay, automatik dia akan jatuh, dia akan turun ke bawah. Dia akan masuk. Sama juga macam matematik. Okay, matematik ni tekan sekali. Kemudian kita masukkan dekat sini.
sampai dekat tajuk besar menu utama kan, tahun 4. Baru kita lepas. Okey, kemudian kita nak tengok navigasi. Okey, navigasi. Kita pergi dekat sini, kita panggil, ada nampak simbol macam roda ni, dipanggil setting. Okey, setting. Okey, setting ni kita ada nampak sini ada menu navigation. Okey, menu navigation. Dekat sini ada bahagian mode, ada top dengan side. Okey, contoh dia. Sekarang ni menu kita berada di sebelah kanan. Okey, kita cuba pindah ke side. Side ni maksud dia apa? Kita tengok. Okey. Side ni maksud dia menu kita akan berubah ke sebelah atas. Okey, kita tutup sekejap, kita tengok. Okey, dia keluar dekat sini. Okey, kita tekan garisan 3 ni. Okey, dia akan keluar kat tepi ni. Okey, itu dia punya fungsi dia. Kemudian kita tekan lagi yang butang setting ni. Kita tengok bahagian color. Okey, color ni ada white, ada black dan transparent. Dia akan ubah dekat bahagian atas ni. Ada tajuk portal Google ni kan. Okey, contoh saya ambil black, hitam. Okey, cikgu perasan dia akan tukar jadi warna hitam. Okey, kemudian macam mana kita nak tambah ataupun kita nak share site kita kepada pengguna email lain. Okey, kita tekan dekat sini ada share with other. Okey, kita tekan butang ni, ada gambar kepala orang ni dengan butang tambah. Okey, kita klik kat situ. Okey, dia ada keluar senarai email. Okey, contoh dia saya nak masukkan okey, ni saya nak masuk email. Okey, Safalah 2020. Saya masukkan dalam ni. Okey, cikgu tengok dekat sebelah ni ada butang editor dengan satu lagi publisher viewer. Okey, editor maksudnya orang tu ataupun pengguna tersebut boleh mengedit kita punya Google site kita. Kalau publisher ni maksud dia publisher view, orang tu boleh tengok sahaja. Okey. Okey, kita nak invite lagi, kita type message dekat bahagian ni. Jom lawat site saya. Okay, kita tukar dekat sini. Kita nak dia melawat saja, kita tukar publisher viewer. Okey. Kalau nak kita notify, kita boleh tekan kat sini. Ni tak boleh. Kita dah hantar email, dia automatik dia akan hantar ke email orang tersebut. Kemudian kita tekan butang share. Okey, dia akan keluar macam ni. Sebab apa dia keluar macam ni? Sebab ini adalah email biasa, dia bukan email e-didik. Jadi kita tekan share anyway. Okay, share anyway. Okey, itu contoh kita nak setting dekat situ. Okey. Kemudian sekejap kita tengok balik slide tadi. Yang ni tadi susun, kita dah susun. Yang space tadi kita dah tengok dah. Subpage. Okey. Kita nak share kepada pengguna lain. Yang tadi dah kita tunjuk. Okay, share anyway. Okey. Seterusnya kita tengok kita nak publish. Okey. Kita tekan ni ada butang publish. Okey, publish. Okey. Laman web ni kita kena create ataupun kita perlu fikirkan satu username ataupun alamat untuk site kita. Contoh dia apa? Portal website. Okey, cikgu nampak dia ada gambar right tu tanda betul, maksud dia boleh diguna pakai. Contoh dia kalau dia jadi macam ni. Okey, kalau dia merah macam ni maksud dia nama tu tak boleh diguna pakai, kena cari nama lain. Okey.
Kemudian cikgu tengok dekat sini, anyone manage. Okey. Tekan butang manage ni. Kita nak tengok tadi ada istilah apa? Internal dengan external. Okay, internal ni kita nak share kepada e-didik atau ialah e-didik sebab kita sekarang menggunakan email e-didik. Okay, contohnya saya dekat sini saya masukkan email. Okay. Email sekolah dan saya type apa? Jom masuk website. Okay. Ini contoh kita nak, tadi kita dah tunjuk publisher view, kita nak editor. Jadi email ni dia orang ni akan boleh edit kita punya site. Kita tekan butang send. Okey. Dekat bawah ni cikgu nampak ada request public search engine to not display my set. Jadi kalau cikgu tekan right butang macam ni, okay, sesiapa saja yang mencari di dalam Google search ataupun Yahoo search ataupun Bing search, mereka tak akan dapat mencari laman website kita. Okay, bila dah bersedia kita boleh tekan publish. Okay, kita tengok balik review, change and publish. Publish setting. Okay, tak ada apa. Review view publish site. Okay, ni nak view yang kita dah publish tadi. Okay, dia tengok macam ni. Dia keluar sebelah tepi site tadi. Okay, jadi nampak kemas. Okay. Tadi sebab tadi dia duduk dekat atas. Kalau contoh saya tukar top, dia akan jadi macam ni. Okay. Bila ada perubahan, kita kena tekan publish. Apa-apa saja perubahan yang kita buat, tekan publish. Dia akan keluar macam ni, draft. Okay, yang ni yang kita dah ubah, tekan publish. Okay, and then sebelah sini ada nampak anak panah ke bawah ni, kita tekan view publisher site. Okay, kita akan nampak dia punya butang tu dekat atas. Dia punya kita panggil apa, button. Okay, button menu. Jadi sepatutnya dalam tadi tu dia akan keluar macam ni. Kalau kita tekan gambar setting tadi tu, tiga publish, dia ada satu menu. Kalau tekan manage, dia akan keluar bawah tu ada link. Tapi saya tak pasti di mana saya punya tak boleh keluar. Tapi nanti cikgu boleh try, dia akan keluar link macam tu. Cikgu boleh tekan change, okay? Tekan butang change supaya kita boleh nak ubah dekat sini. Sekarang ni publisher tu, kita publish site tu dekat e-didik saja. Jadi kita nak open kepada semua. Okey. Bila kita tekan butang sebelah sini, sebelah ada gambar anak panah, kita akan keluar menu macam ni. This site edidik.edu public remove link. Okey. Kalau restrict ni maksudnya kita tak nak kongsi dengan sesiapa pun. Okey, yang kedua edidik.edu ni kita nak kongsi dengan pengguna e-didik saja. Kemudian public ni untuk orang ramai, untuk semua sekali. Okey, remove link ni kita nak remove kita punya link yang dah kita publish tadi. Okey, bila dah selesai kita tekan done. Okey, ni tadi kita dah tunjukkan. Itu saja, sekian, terima kasih daripada saya. Ustaz Sri, ada cikgu minta nota. Ada cikgu minta nota? Okey, boleh. Okey. Okey, cikgu, jika ada soalan boleh kemukakan. Okay, sementara menunggu soalan, mohon kepada cikgu-cikgu untuk mengisi link feedback yang ada di ruangan chat ya.
Okey, ada soalan? Ustaz Sri ada satu soalan daripada Cikgu Nur Rahaya. Okey. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Contohnya site yang kita buat, kita share link di media sosial seperti FB atau IG. Semua orang boleh view kan site kita tu. Okay. Soalan kedua, once kita dah publish, kita boleh tak edit? Okey. Soalan pertama, kita dah publish site tadi. Macam saya terangkan tadi, kalau kita setting kepada public, anyone tadi, dia punya, bila kita masukkan dalam media sosial, sama ada Facebook ataupun WhatsApp ataupun Telegram, jadi semua orang boleh buka site kita. Kalau kita letak dia edit saja, pengguna yang ada email edit saja yang boleh buka. Okey, itu soalan pertama. Dia kata apa, semua orang boleh view. Okey. Soalan yang kedua, kita dah publish, kita boleh edit tak? Okey. Okey, saya tunjukkan. Sekejap. Kat sini, kita dah publish, kita nak edit balik. Okey. Macam mana cara nak cari kita punya tapak kita ni? Okey, kita buka tab baru, kita pergi dekat gambar Google Apps ni, ada banyak titik ni. Okey, cikgu akan nampak drive. Okey, drive. Okey, dekat menu sini, cikgu akan nampak ada butang recent. Okey, recent. Recent ni maksudnya file yang kita baru buka. Okey, kita akan jumpa sini portal yang kita buat. Kita tekan sini. Kita buka. Okey. Jadi setiap kali kita nak edit, kita kena ingat kita jangan lupa publish. Kalau kita tak publish, apa yang kita edit tu akan hilang, dia tak akan simpan. Contohnya kita nak ubah ni, kita nak warnakan. Kita nak warnakan dia warna, contohnya warna merah. Dia warna maroon. Okey, contoh saya tekan publish. Okey, macam mana kita nak cari kita punya alamat? Kita nak copy link kita punya site ni, kita tengok ada gambar macam, kita panggil apa ni? Macam dawai kan, gambar dawai ni. Okey. Dia akan keluar sini, published set link. Okey, kat sini. Tapi sebelum nak copy tu, kita publish dulu, tekan publish. Okey, kita publish dulu kita punya site. Dah publish. Okey, kita masukkan copy link kat sini. Okey, ambil copy link ni, kita masukkan dalam dalam Facebook kita ataupun dalam kita punya ni ya. Contoh Facebook. Okey, kita masuk dekat what's on your mind. Okey, contoh saya copy link tadi. Okey, saya post. Ini contoh. Kemudian saya tengok balik. Saya tekan. Okey, ini saya guna email biasa. Jadi, saya boleh buka. Okey, saya masukkan dalam video meet, cikgu try buka.
Okey, cikgu boleh try buka email alamat set yang saya kongsikan tu. Kita cuba. Okey. Okay, Ustaz, ada satu lagi soalan dari Cikgu Simefa. Okey. Dia tiada auto save ke? Auto save. Okey. Untuk Google Site ni, okey sekejap saya tunjukkan. Okey, contoh dia kita tak publish kan. Contoh dia saya nak tukar yang tahun 5 pula. Tahun 5 saya ubah dia bagi sengit sikit, bagi gelap sikit. Okey. Cikgu nampak ni sekarang dia sengit kan. Okey, saya tutup. Saya try buka balik. Okey, kita masuk pada tahun 5. Sekejap. Kita tunggu dia loading baru boleh edit. Okey, baru kita nampak. Okey, kita tekan tahun 5. Okey. Ya, ya, kalau kita tak publish, dia tetap akan disimpan apa yang kita edit tadi. Cuma orang yang ada link yang kita bagi tu, dia tak akan nampak perubahan apa yang kita buat. Kita seorang sahaja yang nampak. Okey. Ada lagi soalan? Soalan dari Cikgu Dulasi Ramini. Adakah link Google Site sama selepas edit dan publish semula? Adakah link Google Site sama selepas edit dan publish semula? Okey. Bila kita dah edit, lepas tu kita publish, dia akan sama macam apa yang kita buat. Okey, contoh dia, ni saya dah ubah, saya publish saya publish. Kalau kita tak tekan publish, orang yang ada link kita tu, tempat alamat site kita tak boleh nampak apa perubahan dia. Bila kita dah publish, baru kita nampak. Okey, bawah ni ada butang menu, kita tekan view published site. Okey, kita nampak. Okey, tahun 5 tu dia sengit. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan cikgu-cikgu? Okey, saya kira dah tak ada ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Asri atas present tadi. Okey, seterusnya saya menjemput presenter ketiga iaitu Cikgu Ruhin Naimah. Cikgu Ruhin dah bersedia? Okey, dah cikgu. Okey, Jelas ke dipersilakan suara Cikgu saya? Ruhin. Ya, jelas. Boleh teruskan. Tunggu Cikgu Asri stop presenting. Okay, terima kasih diucapkan kepada moderator Cikgu Nadira. Okay. Okey, sebelum saya bentang, izinkan saya perkenalkan diri. Maaf. Okey, izinkan saya perkenalkan diri. Sorry. Okey, nama saya Ruhin Naimah binti Muhammad Tarudin. Okey, saya sedang berkhidmat di Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Puncak Alam, sekolah swasta yang terletak di Selangor. Okey, saya akan bentangkan berkaitan dengan blogger.
Okey. Task yang telah diberikan kepada saya ialah, yang pertama ialah untuk bina blog. Okey, yang kedua ialah untuk tambah author iaitu penulis. Okey. Yang ketiga ialah buat blog restricted viewerships, maksudnya blog yang terhad kepada sesetengah pembaca ataupun viewer lah. Dan yang keempat ialah cara nak menghantar post. Okey. Sebelum tu, okey, apa itu blogger? Okey, blogger ialah satu site yang disediakan oleh Google atau Chrome untuk tujuan sebagai macam social media jugalah. Okey, kalau sebelum ni, okey, semua tahu blogger ni orang selalu share berkaitan dengan personal. Okey, kalau sekarang kalau ikut kajian, blogger yang berkaitan dengan peribadi ni orang tak tengok sangat lah. Sebab melainkan kalau orang tu artis, memang ramailah orang akan tengok blog tersebut. Okay, sejak peredaran zaman sekarang ni, okay, orang banyak buat blog, dah harus ikut teknologi ni, orang berkongsi banyak informasi berkaitan dengan isu semasa, tentang ilmu pembelajaran, perniagaan dan periklanan. Dan memang kalau tengok blogger yang paling dapat sambutan ialah blogger yang berkaitan dengan bisnes lah. Okey. So seterusnya, okey. Yang pertama kalau nak buat blogger ialah kita kena set dulu tujuan apa kita nak buat blogger, nak buat blog ni. Okey, yang pertama, okey, kalau saya pada malam ni tujuan saya nak buat blog ialah saya nak buat blog untuk sekolah saya. Okey. Blogger ni, okey, dia boleh jadi function seperti website ataupun macam portal site lah. Okey, yang pertama cara nak bina blog. Okey, yang pertama cikgu carilah blogger di search engine Google ni. Okey, dan bila keluar macam ni, okey, cikgu boleh ambil create your blog. Okey. Okey, bila dah kita tekan create your blog, dia akan suruh pilih kita punya account. So kita boleh pilih mana-mana account. Kalau ada Gmail boleh guna Gmail dan boleh juga guna account EDD untuk buat blogger. Untuk masuk ke blogger. Okey, kat sini paparan seperti ini ialah sebab saya dah pernah buat blog sebelum ni. Okey, kalau dah first nak buat blog, dia akan terus minta dia punya nama blog lah. So boleh tekan dekat create blog dan boleh pilih nama. Nama apa kita nak letak pada blog kita. Kalau saya nak buat pasal sekolah saya, so saya masukkan nama sekolah saya iaitu Sri Al-Hikmah Puncak Alam. Okay, so tekan next, dia akan minta URL for your blog. Maksudnya tak semestinya kita gunakan nama kita. So walaupun kita guna nama email kita nak buat pasal blog kita, kita boleh letakkan juga nama URL tu sekolah kita juga. Al-Hikmah Puncak Alam. So kat sini dia akan check lah, maksudnya available tak nama yang kita nak tu. So kalau tiada masalah, kat sini dia dah boleh bagilah. Maksudnya dia boleh benarkan kita guna. So save. Okay, bila kita dah masukkan nama, kita dah tulis URL blog kita. So blog kita dah tersedia. Macam mana nak tahu dah tersedia? Kita boleh view blog. Okay, kat sini bila ada paparan yang seperti ini, maksudnya blog kita dah tersedia. So, kita boleh dah manage blog. Okay, ini cara nak bina blog. Okay, yang seterusnya, okay. Yang pertama, tak nampak cantik kan blog kita ni. So, kita boleh pergi kepada theme supaya nak mencantikkan
kita punya blog. Okay. Dekat team ni, dia orang dah sediakan, Google dah sediakan template-template dan kita hanya boleh pilih lah. Okay, boleh pilih yang mana-mana kita suka. Okay. Okay, tentu saya akan pilih simple blog. Okay, bila dah pilih theme, tema, okay, kita boleh customize ataupun terus apply. Kalau customize, okay, bila tekan dekat customize, maksudnya kita nak warna dia lain ke. Okay. Kat sini boleh tukar lah. Kalau kita nak tambah image, change image. Okay, kalau nak tukar warna pun boleh. Sebab merah menyala sangat. Okay, bolehlah pilih color yang kita minat. Yang kita minat, nak soft-soft ke. Okay, nak terang, benderang. Okay. Pilih warna purple lah. Okay. So, the width ni ialah kelebaran paparan kita punya page tu maksudnya. Okay. Boleh pilih dekat sini. Turun naik. Kalau nak kecil. Kalau nak besar pun boleh besar. Okay, nampak beza dia? So, kat tepi dia ada ruang lah kat situ. Okay. Kat sini right sidebar. Right sidebar ni yang belah sini lah. Maksudnya kita tak nak besar sangat. So, kita boleh kecilkan. Okay, supaya ya. Ada soalan dari Cikgu Laila. Untuk nama blog ada limit tak huruf? Setakat ni saya tulis tak ada limit. So maksudnya kat situ boleh check dia punya available lah kat situ. So bila masukkan nama dia automatic dia akan check. So kalau tak ada merah boleh masuk. Jawab ya. Okay, terima kasih. Saya teruskan. Okay. So kat sini boleh tukar. Then boleh save dekat bahagian bawah kanan. Okay, kalau tak save nanti dia akan simpan sebagai draft. Okay, save. Okay. Kalau nak boleh view. Okay. Dah save. Okay, kita boleh tengok balik. Jadi tak kita punya team tu. Sorry. Refresh. Okay, dah keluar. So, no post kat sini. Okay. Okay, yang seterusnya. Okay, disebabkan saya nak buat untuk sekolah. So, saya nak tambah penulis. Maksudnya bukan saya seorang je nak managekan saya punya blog sekolah ni. So, saya boleh masukkan penulis lain atau author lain pada bahagian setting. So, boleh tekan pada bahagian setting. Okay. Boleh pergi kepada permission. Permission kat sini. Okay. So, kat sini boleh invite more authors. So, boleh invite. Okay. Contoh kalau macam blog sekolah ni sesuai lah untuk GBK atau GB yang kita nak handlekan kita punya blog. Okay. Kita masukkan email. Okay, sorry. Okay, dah send. So, boleh juga invite cikgu-cikgu yang lain kalau kita nak. Okay, ini kalau kita nak masukkan authors yang lain. Okay. Dan seterusnya, katakanlah sekolah kita ni, blog kita ni kita nak terhad kepada anak murid kita sahaja. So, boleh dan kita nak publikkan sebab mungkin ada sesengah informasi kita tak nak ada orang lain baca. So, setting dia ada dekat reader access ni. So, reader access dia ada public, private to authors dan custom readers. So, public ni untuk semua orang lah. So, semua orang boleh view kita punya blog. Yang kedua, private to authors, maksudnya penulis yang kita invite itu sahaja yang boleh view kita punya blog ataupun custom readers. So, custom reader ni kita tekan kat sini,
sebab kita nak viewership. So kita akan save kat sini. So bila kita tak tekan yang custom readers tu, kat sini dia tak boleh nak tambah. So bila dah kita tekan custom readers, so kita boleh invite lah more readers kat sini. So, jadi boleh tambah cikgu-cikgu lain. Sorry, maksudnya anak murid lah, kata anak murid kita kat sini. So yang saya tambah ni ialah saya punya ahli kumpulan lah. So dengan tukar setting tadi, maksudnya kita dah invite authors dan kita dah custom readers, maksudnya blog kita ni bukan public lah, dan dia terhad kepada sesetengah orang sahaja yang kita masukkan email dan kita invite email tadi. Jadi okey, yang seterusnya ialah kita dah tengok blog kita view balik, tak ada apa, kosong, dan kita boleh dah hantar post. Okey, kalau dekat blog dia ada dua function untuk post. Yang pertama ialah kalau tengok dekat sidebar kiri ni, dia ada post dengan page. So post ni, apa beza post dengan page? Post ialah satu informasi ataupun update yang kita akan buat supaya orang nampak blog kita ni aktif lah. So post, kalau post yang pertama, post yang awal akan berada di bawah dan post yang terbaru akan berada di atas. Okey, berlainan pula dengan page. Page ialah satu informasi yang kita nak letakkan dekat kita punya blog, dan kita nak benda tu tetap kat situ supaya viewer senang nak cari. Okey, contohnya, yang pertama saya tunjukkan cara nak post. Okey, new post, tambah new post kat sidebar kiri. Itu okey. Dan kita bolehlah, selamat datang. Okey, so kita bolehlah tulis kat bawah tu. Okey, saya dah sediakan sebab supaya nak senang sikit. Okey, saya tulis kat sini. Okey, so kat sini, kita dah tulis. Ini teks. Okey, teks sahaja. So kat sini atas dia ada menu, kat atas ni ada function. Function untuk kita tukar. Okey, kalau nak font type pun ada kat atas ni. So boleh tukar font type. Lepas tu nak besar pun boleh. Okey, semua telah tulis. Okey, so dah sedia. Okey, nak tukar boleh. Okey, jadi kalau laptop cikgu tak jelas ke? Cikgu lagi dah? Masalah line tadi. Ni dah okey dah. Okey dah, sorry. Dia boleh teruskan. Okey, minta maaf.
Okey, teruskan dengan post. Okey. So, kat sini, okey, cikgu boleh explore dekat atas ni, dia macam function dia macam tulis dekat Word lah. Cikgu Rohil. Maaf cikgu ya, masalah line. So, kat tepi dah ada label. Okey, sorry. Okey, sorry. Okey, jelas ke? Jelas. Okey. Maaf sebab bila ada orang call dia akan terganggu sikit. Okey, so kat sini boleh confirm. Okey. So bila kita confirm, okey, dia dah keluarlah dekat page kita. Kita punya blog. Okey, kalau kat sini tak ada, boleh refresh. Okey, dah keluar post yang pertama. Okey, yang mana saya kata labels tadi, dia akan keluar dekat sidebar kanan ni. So ini ialah labels yang kita tentukan tadilah. Okey. Okey, kita juga boleh masukkan post dengan meletakkan link. Okey, contoh. Okey, saya nak ambil link daripada Facebook. Okey, ni Facebook sekolah. Okey, jadi saya just sorry. Okey, paste je. Okey. Dan boleh masuk link kat sini. Okey, Tazkirah. Satu. Okey, paste. Kita dah ambil dah dekat Facebook tadi. So kita just pastekan je kita punya link yang kita nak. Okey. So jadi yang kat bawah ni kita boleh open this link in a new window. Maksudnya kalau new window, maksudnya kalau viewer tekan je kita punya link tu, maksudnya dia automatic dia akan open in a new window. Okay. Okay, jadi dah boleh publish. Okay, ataupun nak tambah label. So macam sekolah kami akan update setiap minggu tazkirah yang akan dibuat. So bolehlah buat separate label untuk supaya senang kalau murid-murid nak cari tazkirah yang disampaikan. So nak tengok apa jadi, okay, boleh refresh balik ke kita punya blog. Okay, so ni dah keluar dah. Okay, just kat sini link dia akan terpapar kat sini. Dia tak akan keluar link yang kita paste tu. Dia akan keluar link. Dia akan nampak tazkirah je kat situ. So tekan kat sini. So viewer dah boleh tengoklah kita punya tazkirah tu. Okay, itu untuk post. Okay, apa beza dengan page pula? Okay, page ni ialah layan lain. Maksudnya dia akan ada page yang kekal lah. So tambah macam buat post yang pertama tadi. So tambah new page. Okay. Kata kalau kita nak buat contact us. Contact us, maksud hubungi kami. Okay, kita boleh masukkan maklumat-maklumat dekat contact us tu. Okay. So, dah boleh publish. Okay, ini page. Okay, kata nak tambah yang lagi, nanti kita tengok apa jadi. So, saya tambah lagi berkenaan dengan
co-curriculum. Okey. Okey, kelab yang ada ialah kelab. Okey, kelab media. Okey. Contoh, boleh publish. Okey, so apa akan jadi? Kita tengok. Okey, so refresh. Oh, kat mana, kenapa tak keluar? Okey, sebenarnya bukan salah apa. Okey, dia cuma kena setting dekat layout. Kalau page tu dia tak akan keluar selagi kita setting dekat layout. Okey, tekan pada layout. Okey, dekat layout. Okey, cikgu-cikgu boleh cari bahagian sidebar ni kanan ni. Okey, ada page. So, dekat page ni, so kalau saya tak nak dia dekat bawah, saya boleh drag. Kalau ada arrow 4 ni, saya boleh drag je ke atas. Okey, nak ada kat atas. Sorry. Okey, dah ada dekat atas. So, kita kena tekan button edit. Okey. So, tadi kita dah tambah page kat sini. So, contact us dan co-curriculum. Jadi, kita boleh juga setting kan. Kita nak mana satu ada kat atas. So, saya tak nak. So, saya biarkan macam ni. Dan save. Okay, so bila dah save. Okay, kita tengok apa jadi. Refresh balik. Okay, ini dia dah keluarkan paparan page kita yang berada di atas. Sebab kita dragkan page tadi ke atas. Kalau kita biarkan dekat bawah, okay, dia akan berada di tepi-tepi sidebar ni lah. Okay, so dekat blog cikgu juga, cikgu boleh cantikkan lah dekat tepi ni, sidebar ni. Cikgu boleh tambah macam-macam widget ataupun gadget. Okey, cara dia ialah cikgu pergi dekat layout. Dekat layout. Okey. Cikgu nampak, cikgu boleh manage cikgu punya sidebar ni. Kalau macam tak nak banyak sangat. Contoh macam accent gadget ni ada 2. So kalau tak nak, cikgu boleh remove. Okay, remove. Macam kalau tak nak banyak sangat kan, so boleh remove. Okay, selain pada remove, cikgu juga boleh tambah. Okay, so add gadget. Cikgu nak apa? Contoh sebelum tu saya nak tambah gadget. Sorry, untuk waktu solat untuk yang Muslim. Okay. Cari site yang boleh sediakan HTML atau JavaScript. Okay. Cikgu boleh search waktu solat. Okay, cikgu kalau nak cari widget ni, cikgu kena pandai-pandai cari sebab tak semua portal dia ada sediakan free. So tak juga semua portal sediakan yang HTML tu lah, kod tu. So cikgu cari, cikgu boleh tambah macam-macam lah. So contoh saya nak yang waktu solat ni. Cikgu boleh buka dulu. Sorry, selanjutnya. So, macam mana nak tahu disediakan tak tu? Okay, dia dah bagi arahan dekat sini. Maksudnya salin kod sumber. Salin kod sumber tu, dia dekat embed ni. So, tekan ke embed. So, dia dah keluarkan HTML tu. So, dah boleh copy. Dan cikgu pergi balik kepada layout. Cikgu tambah add gadget. Dekat sidebar kanan tu, cikgu pilih HTML JavaScript.
So title boleh tulis waktu solat. Okay. So cikgu dah boleh pastekan cikgu punya HTML. Save. Okay, dah page element edit. So dah boleh adalah kat kita punya. So kita refresh. Okay. Dekat sidebar kanan ni dia dah tersedia kita punya widget tu. So cikgu nak nampak macam tak cantik je sebab dia terlag dekat situ. So cikgu boleh edit juga dekat sini. Oh sorry. Cikgu boleh edit dekat layout. So maksudnya cikgu manage cikgu punya blog lah. Tak ada nampak macam besar sangat. Lagi satu nampak dia macam terkeluar ni. Bila nampak terkeluar tu, cikgu kena setting dia dekat theme. Okay. Okay. Yang mana tadi terkeluar tu, dia sebab adjust width ni. So boleh besarkan supaya tak terkeluar macam tadi tu. Okay, dah boleh save. Dan boleh cikgu review balik lah cikgu punya blog. Okay, dia boleh adjust. So yang terkeluar lagi satu sebab dia punya sidebar tu kecil. Okay, so kena besarkan sikit. Okay, dah boleh save. Okay, dah. Itu sahaja daripada saya. Cara untuk buat blog. Okey, cara nak berhantar post dan cara untuk buat blog yang restricted viewership. Maksudnya terhad kepada setengah viewer sahaja. Okey, itu sahaja. Ada apa soalan? Okey, saya buka pada cikgu untuk bertanya jika ada soalan. Oh, tak boleh chat. Chat isn't available. Tak boleh. Boleh raise hand dan open mic untuk bertanya. Okey. Kalau tiada soalan, okey, saya harap perkongsian saya bermanfaat. Okey, harap semua yang belum isi feedback dapat isi feedback untuk kumpulan kami perbaiki dari apa yang perlu ditambah dan yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ruhil. Seterusnya saya menjemput presenter yang terakhir iaitu Cikgu Nazar Tushima untuk membentang tajuk Google Group. Okey, dipersilakan Cikgu Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh dengar? Ya, boleh. Okey, jelas ya? Ya, boleh. Nanti akan nampak saya punya screen akan berbeza sikit sebab saya terpaksa guna tablet saya. Kita tunggu sekejap. Cikgu Rushil stop sharing. Okey. Sorry. Okey, saya Cikgu Nazar Tushima. Saya akan present tentang Google Groups. Okay, sebelum tu, Google Groups ni, dia gunanya adalah untuk memudahkan berkongsi maklumat. Okay?
Mudahkan berkongsi maklumat dalam sesuatu organisasi. Jadi kalau dulu kita banyak share apa namanya um, nak share maklumat, kita kena masuk email satu-satu. So yang ni tak perlu kita cuma boleh kita boleh create Google Groups ni. So untuk memudahkan pencarian, kita boleh type Google Group dan dia akan keluar macam ni, googlegroups.google.com. So kita klik Google Groups. Okay. Okay. Ataupun kalau kita dah buka kita punya tu, kita ada ni waffle ni yang 9 biji butang ni, dia ada dalam ni, kat bawah ni. Okay. Ini kat bawah ni dia ada. Nampak tu Google Groups So dia ada lah. Yang ni antara grup yang dah terada di dalam saya punya email. Okay. Kita ada ni grup ni ECLW ni dengan grup membawang yang saya minta join. Okay, so yang tu kita cerita kemudian. Sekarang kita tengok macam mana kita nak create group. Okay, kita create group, kita just klik button plus create group ni. Okay, kita buat nama group kita. Contoh saya nak buat ni group demo get certified group 4. Panjang kan, tapi tak apa. Okay. So, okay. Yang ni kalau saya bubuh edidik.edu.my, maknanya di dalam edidik sahaja. Okay, maknanya sebab email-emailnya kita boleh, group ni ada dalam edidik. Okay, dia bukan duduk dalam Google Groups ni. So, tak apalah, kita pakai edidik.edu.my ni. Group description. Saya nak buat ni, jom share ilmu bersama. Okay. Okay, then next. Okay. Sebelum kita nak hantar post atau apa-apa ke, kita tengok who can join group. So kita boleh pilih lah. Kalau kata rasa nak suruh orang lain join, kita boleh pilih only invited user. Kita buh email dia saja. Anyone in the organisation, yang mana dalam group didik itu, siapa-siapa saja boleh ask untuk join. So terpulang pada owner tu untuk terima. Anyone can join. Okay, anyone in the organisation can join. Maksudnya dalam e-didik tu, siapa-siapa dia klik dia tu, dia jumpa, dia klik, dia join, terus masuk. Okay, yang ni anyone can ask. Yang di luar pun boleh, yang di dalam pun boleh, dalam organisation boleh, yang di luar organisation pun boleh. Tapi kena tanya orang dulu lah, baru boleh masuk. Yang ni anyone can join. Yang ni tak payah tanya, klik, masuk je. Okay. Sekarang kita bubuh, saya nak buat ni je lah. Anyone in the organisation can join. Okay. Sama lah, tak nak buat only invited users je lah. Okay. Alright, so who can view conversations? So siapa can view conversations kita? Kalau nak bagi semua orang dalam organisasi boleh? Boleh. Tapi saya nak buka group members je dulu. Okay. Who can post? Group members can post. Ni dia ada tulis ni. Manager ke, owner ke, kan? Owner tu orang buat group lah. Okay, manager nanti kita boleh lantik orang. Okay, who can view members? View members, okay, saya bagilah semua orang boleh tengok member dalam group tu. Okay. Next. So group members ni, kita kena tambah lah. Okay, saya akan tambah group member saya. Okay, satu. Kita keluar dah gambar Ustaz Asri. Kemudian dia. Nak hijau.
.pg.my. Tu je gambar DJ dah keluar. Cikgu Nadirah dah keluar. Kurang lagi. Ya. Okey, 4. Ni group member. Okey. Kalau nak buh manager pun boleh. Kalau tak mau pun tak apa. Tapi saya nak buh manager saya lah. Tak asri lah. Okey. Oh silap. Saya kena buang dia dulu. Okey. Terus. Awak kalau hijau lah. Muhammad Asri. Oh. Okey, dah. Okey. Welcome message. Kita nak tulis. Jom kongsi. Okey, siap. Ni dia punya limit ni ada 1000 welcome message tau, perkataan dia. 1000 huruf. Ya, 1000 huruf perkataan, huruf dia. So, kalau rasa nak tulis panjang lah. Ni saya tulis sikit je lah. Okay, create group. Create group. Kita tunggu saat. Tang-tang. Dia. Kita go to group. Nah, masuk dalam group. Ya. Okay. Alright. Dah ada semua. So, ni dah siap ni. Kita nak new conversation. Nak sembang lah. Subjek. Contoh subjek. Presentation. Tajuk. Okay. Pilihlah. Alhamdulillah. Bagus semua. Tanya. Okey, contoh. Lepas tu, nak tukar kan? Kita tukar lah. Nak berwarna kan? Bagus semua ni kita nak berwarna. Lebih terang. Bold. And then color background sikit. Merah. Jadi gelap-gelita lah. Yellow. Terang. Okey, dah. Then post message. Siap. Okey. Nak view message? Boleh view. Itu dia. Message kita. Okey. So, kat group tadi. Ni dia. So, semua orang yang duduk dalam group tu dia dapat tau message tu. Okey. Tu nampak demo group certified tu dekat. Dia jadi secara tak langsung. Bila kita buat group ni, guna googlegroup.com ni, pakai e-didik, dia pakai email e-didik untuk nama group tu. Nampak? Ya. So, ini nama group tu. So, semua duduk dalam group tu dia pakai alamat ni. Nak hantar untuk hantar email. Okey. Itu sajalah. Ada apa-apa pertanyaan? Sebab saya punya pengenalan tentang Google Group sahaja. Ada apa-apa persoalan? Atau pertanyaan? Katalah, okey, saya bagi sikit lagi lah. Katalah kita nak cari within organisation, pertama group ni kita nak cari dalam ni. Ada group apa lagi yang kita boleh join? Contoh lah kan. So kita within my organisation, kita enter. Tengok ada tak? Kalau tak ada, tak ada lah. Okay. So kalau kita nak cari all groups, ni ada dalam @edidik punya. Okay. Kalau kita nak cari dari di luar, kita kena type lah. Contoh English dah kan. Contoh aku ada. Ni ada. Galus for SPM edidik.edu.my. Kalau kita klik dia terima, kita cuba klik tengok.
Nampak? You don't have permission. Maknanya dia tak bagi semua orang masuk. Hanya orang yang tertentu yang di-invite sahaja. So contact the owner and managers. Okay? Alright, that's all from me. Thank you. Ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan chat. Okay, sementara tu cikgu boleh isi borang feedback dan link sijil. Okay, link sijil dah ada di ruangan chat, boleh isi. Okay. Ada apa soalan? Ada. Tak ada setakat ni. Okay, tak ada. Okay, terima kasih. Jangan lupa isi feedback form dan tu link dah keluar untuk sijil. Cikgu. Cikgu ada satu soalan. Nak tanya, Google Group ni dia macam function dia macam Telegram Dia lebih kepada email lah. That means kalau kena download dekat telefon juga ke? Guna App Store? Tak perlu. Tak boleh. Kita boleh, sebab yang ni saya pakai paparan tablet. So tablet dengan maksudnya hanya boleh guna lah. di komputer saja. Tablet boleh, pun boleh. Kalau kata contoh saya rekod semua sekejap saya close ini dulu. Saya buat baru. Pakai Chrome lah. Ini saya pakai tablet dengan phone lebih kurang di paparan dia kan. So saya search je sebab yang ni dia tak ada butang waffle kan. Kalau dekat laptop tu dia akan nampak butang waffle tu. So, yang ni kita type je Google Groups, okay. Google Groups. Groups.google.com. Ni dia keluar. Okay, sekarang saya pakai e-didik. Tapi kalau saya nak tukar, saya nak pakai saya punya MOE, boleh juga. Okay, saya pakai MOE, so kalau saya ada list, kalau kata saya nak buat group untuk anak murid saya saja, so saya akan ambil lah email mereka. Email mereka kita create group. Oh, yang ni dia tak bagi. Dia kata you do not have permission to create a group for this domain. Okay, kalau tak bagi, kita tak nak kata apa lah. Delima tak kasi. Okay, kalau tak mau delima, kita try. Ni group Gmail, boleh buat Gmail. Bila Gmail nanti dia akan keluar yang add tu, dia pakai @googlegroups.com tu. Ni. Kita pakai googlegroups.com punya email address dia tu. Okay, yang ni saya buat dengan anak-anak saya. Contohlah. Okay. Ni saya buat dengan anak-anak saya. So, yang ni yang mereka dah buka dan mereka dah reply. Nampaklah dalam ni. Okay, kalau saya nak share attachment, boleh share attachment kat conversation ni. Contoh nak share link ke boleh, gambar ke. Gambar pun dia ada size gambar lah, tak boleh besar sangat dia tak mau. Okay. Attachment, kalau nak bubuh dokumen ke apa, boleh lah tu. Dan dia mudahkan perkongsian lah. Contohnya kadang dalam Telegram kalau tak boleh besar sangat, kena bubuh zip banyak zip kalau orang tak boleh buka kan. So boleh lah tu share kat sini. Okay. Cikgu pun okey ya? Okay, lepas ni Expro. Maksudnya lebih mudah kita buat di laptop atau komputer kan? Ya, betul. Dia kalau kita kalau dokumen banyak di komputer lagi mudah lah kan. Dia masih boleh attach atau dokumen semua boleh kan? Ya, boleh. Alright. Okay, thank you so much. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, semua okey ke? Kalau tak ada, saya rasa itu saja kot perkongsian daripada saya. Tak ada ni. Tak ada ya? Okay, saya stop video.
Okay, thank you so much for hearing. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nazar. Ada apa soalan lagi? Okay, dah tak ada ya. Okay, selesai sudah perbetangan dari keempat-empat presenter. Okay, saya ingatkan sekali lagi untuk cikgu supaya mengisi link feedback dan link untuk sijil ya di ruangan chat. Okay, sukalah saya ingatkan kepada cikgu-cikgu supaya dapat meninggalkan Meet selepas selesai saja bengkel ini untuk beri laluan kepada host untuk akhiri bengkel kita pada malam ini. Okay, itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala salah bicara. Okay, sekian. Assalamualaikum dan selamat malam.